dalam masa 20 atau 30 minit kan. Jadi silakan tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala amri idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Teluk Panglima Garam, yang saya muliakan juga barisan imam, barisan bilal, AJG masjid serta tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan puasa al-Mubarak. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi bersama dalam satu bulan yang dipanggil bulan Ramadan al-Mubarak. Yang mana bulan Ramadan ini adalah satu bulan, ada orang panggil bulan Ramadan ini sebagai gelarannya bulan mengejar KPI, kerja ibadah lah maksudnya kat sini. Ada orang kata bulan ini madrasah ibadah. Ada orang kata bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dikatakan bulan membantai nafsu. Ini dahsyat sekali lah bulan membantai nafsu. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Kalau kita lihat satu kisah kalau kita lihat dalam satu kisah ini, nafsu ni begitu degil tuan-tuan. Satu hari ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap dengan nafsu, dia kata, siapa Tuhan kamu? Kata Allah. Nafsu kata, engkau, aku. Nafsi dia kata. Nafsu kata, Allah ambil nafsu tu tuan-tuan, Allah campak dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tarik balik, keluarkan balik, dan tanya lagi sekali, siapa Tuhan kau? Dia kata nafsi, kau, aku. Sampai 3 kali tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga akhir sekali yang kali ketiga, dia kata engkau lah Tuhan aku. Ini nafsu tuan-tuan. Yang mana pada bulan puasa inilah kita akan melatih membantai nafsu. Itu ada orang kata bulan Ramadan ni bulan tu kita bantai nafsu kita. Sebab bukan senang kita nak sampai satu tahap yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, iaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Bukan senang tuan-tuan. Kalau bulan puasa ni hebat, bulan puasa ni sebab kita kena perlukan pengorbanan. Kita berkorban macam-macam. Kita berkorban nafsu kita. Supaya mana kita berkorban masa tidur kita, kita berkorban masa kita untuk bersama keluarga dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan tahta kita ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berlaku pada bulan Ramadan al-Mubarak. Dan kalau kita lihat dalam satu hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Ramadan ni ada 3 peringkat. Ramadan ada 3 fasa. Yang pertama kata Nabi iaitu wa awwaluhur rahmah, iaitu awal Ramadan adalah rahmat. Tapi kita dah terlepas rahmat ni. Apabila sekarang ni 12 Ramadan
mengatakan, wa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Ini sekali lagi tuan-tuan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. 10 lagi bila tuan-tuan, ayat sekali tu wa akhiru atkum minan nar, tu 10 hari yang terakhir. Itu pun orang cakap kat saya lagi, Ustaz, 10 hari terakhir itu bulan puasa kali ini 29 hari yang saya tahu, kata dia. Gagal tuan-tuan. Bajet-bajetlah sendiri 9 hari kata. Masya-Allah. Antaranya. Yang mana sekarang ni kita dalam fasa yang kedua, iaitu wa awsatuhu maghfirah, iaitu mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat dalam satu hadis yang lain, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ma taqaddama min dhanbi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa sebelumnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam satu kitab yang dipanggil pada dalam kitab Imam Ghazali, dia kata puasa ni ada 3 peringkat. Puasa ada 3 peringkat, tuan-tuan boleh muhasabah sendirilah, saya bagi tahu saja. Pertama, puasa ni dikatakan puasa umum. Puasa umum ni tuan-tuan boleh buat, saya boleh buat, semua orang boleh buat. Sebab apa? Sangat mudah. Orang kata kalau puasa umum ni, orang kata kalau main bola tu dipanggil, kalau siapa yang kaki-kaki game tu dia letak easy. Kaki easy. Yang kedua, puasa khusus, iaitu puasa yang khusus, yang mana puasa ini kita perlukan pengorbanan sedikit. Iaitu kalau puasa umum dia puasa sahaja dan dia puasa dengan perkara yang untuk membatalkan puasa. Tetapi puasa khusus ini dia puasa makan dan minum dan segalanya, dan dia puasa telinga dan mata. Puasa telinga dan mata, tuan-tuan, ini susah ni. Sebab kita, tuan-tuan, saya bagi tahu, kita contohlah kalau kita tengok balik rutin harian kita berlaku pada hari ini. Pagi-pagi kalau kita bangun tidur, mula-mula apa kita buat? Bangun pukul 5 contoh. Apa kita buat? Sahur, Ustaz. Tasahharu fa inna sahur barakah. Dah dapatkan barakah sahur tu, kita ambil, tuan-tuan. Ada orang dia tak reti, dia tak, kata susah betul nak bangun sahur, susah. Dia lajak tidur ada. Ada yang bangun sahur dah okey dah, tapi tak solat tahajud juga, tu rugi juga. Dia kata masa saya belajar dekat IPT dahulu, tuan-tuan, kita orang ada budak ni lah, dia makan sahur okey dah, dapatlah barakah dia. Tapi lepas sahur tu nak tunggu subuh, dia kata dengan kawan dia, kita main satu game lah, tuan-tuan, game FIFA katanya. Kita main satu game lah, okey, siapa kalah basuh katanya. Ada juga, tuan-tuan, siapa kalah kena jadi imam dia, okey lah, jadi imam dalam bilik lah. Ni tapi rugilah masa. Sebab apa? Nak solat tahajud tu kan senang. Bulan puasa je kita boleh buat, senang bangun. Sebab apa? Kita bangun sahur, sekali jalan tahajud. Ada macam tu, tuan-tuan. Ada orang dia tak nak sahur, nak jaga badan. Aku target KPI aku, kalau kita nak ibadah tambah KPI, tapi dia, aku nak target KPI aku tahun ni kurangnya 10 kilo bulan puasa saja. Ada, tuan-tuan. Jangan risau, tuan-tuan. Saya tengok balik ahli fisiologi bagi tahu, ni pakar-pakar nak kuruskan badan, dia kata kalau kita nak kuruskan badan, katanya kita bersenam pukul 6.30 petang, 6.30 ke 7 sebelum buka puasa, bantai tu. Dia kata sebab waktu tu perut kita dah kosong, kita bantai lemak-lemak yang degil. Dia ada lemak degil, yang mana tak pernah kena bantai. Waktu tu dia boleh bantai lemak dia. Ini antaranya lah, tuan-tuan ada badan. Ini antaranya. Dan seterusnya, lepas kita solat subuh, ada yang baca Quran, alhamdulillah. Ada yang sambung tidur, ada yang buat persiapan nak hantar anak-anak dan sebagainya. Ini antaranya. Dan lepas tu, tuan-tuan, solat zuhur dan sebagainya, sampai ke petang tu, ke asar. Ke asar kita dengar ada yang tak sahur tu dia tak tahan. Ada yang tak sahur tu dia tak tahan, dia telefon radio.
Dia telefon radio tuan-tuan. Radio tanya, kamu nak lagu apa? Saya nak azan maghrib. Nak minta azan maghrib. Ada. Tapi kan kat sini lah tempat lain. Nak minta azan maghrib. Ini antaranya. Dan lepas kita solat asar, kita solat tunggu buka puasa. Sebelum buka puasa tu kita pergi bazar, cari makanan tuan-tuan. Cari makanan. Tapi biasalah bila perut lapar, nafsu tinggi. Bila nafsu tinggi, duit banyak habis, membazir kat situ. Tak dapat konsep la'an lakum tak takun. Kalau kita nak la'an lakum tak takun tu, kita kena dalam pembelajaran, kita kena di antara-antaranya kata Allah, allazina amanu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Di antara kedua-duanya, jangan membazir sangat, jangan kedekut sangat. Kita duduk di antara kedua-duanya. Tapi kalau kita perut lapar pergi bazar, selalunya lahap tuan. Selalunya lahap. Saya teringat kata masa saya belajar dahulu, bukan saya lah, orang lain, sahabat-sahabat. Dia ni tuan-tuan, dia ni macam biasa dia pergi ke bazar. Masa tu ayah dia kasih duit yuran sekolah. Silaplah ayah dia bagi duit yuran sekolah waktu tu. Dia pergi bantai beli makanan sampai harga RM50 tuan-tuan. Yurannya 200, tinggal lagi 1,5. Habis tak bayar yuran waktu tu. Pening ayah dia. Yang antaranya tuan-tuan, bila kita pergi bazar, kita kena tagih insya-Allah, supaya kita dapat konsep na'an lakum tak takut kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dapat kita puasa khusus tu. Dan seterusnya tuan-tuan, bila kita dah buka puasa, kita buka puasa berjemaah dan sebagainya. Buka puasa ada juga orang buka puasa dia kata, Ustaz, kalau nak jimat lagi kita buka puasa dekat masjid kata. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan yang terbaik, sebab apa saya lihat dekat Masjid Negeri dia 30 hari buka puasa dia tuan-tuan. Jangan risau. Dekat Jaiz dia ada buat dekat dataran. Sebab saya ada ceramah masa Ramadan ketiga, saya ceramah dekat dataran tu. Jaiz kata dia buka sampai 27 Ramadan. Tuan-tuan nak buka puasa kat sini tak ada masalah. Sebab saya waktu tu makan nasi biryani tuan-tuan. Nasi biryani kat sikit. Dan lepas kita buka puasa, kita datang ke masjid dan solat tarawih. Ada yang datang solat tarawih, ada yang tak datang. Saya tak tahu, ada yang datang, ada yang tak datang. Bila solat tarawih ni juga ada orang buat dosa juga tuan-tuan. Masa solat tarawih dan solat cantik-cantik ni, masa solat tarawih, di tengah solat tuan-tuan, ada yang duduk kuning-kuning buang. Baik imam dia tahfiz, ada tak macam tu? Dia imam dia tahfiz baca ayat pelik-pelik macam tadi lah. Contoh, baca surah Yusuf. Contoh, baca surah Yusuf. Orang belakang tak tahu, tak faham baca yang mana ni, maka nak baca pun susah. Contoh. Lepas tu, dia mengutuk lah. Yang Abdullah betul lah, besar nak tahfiz contoh. Ini antaranya. Lepas tu kalau imam yang baca Quran, depan dia juga yang lain. Depan dia macam ni pula. Alah, jadi imam tapi baca tengok Quran. Apa barang katanya? Kalau mereka padan muka. Okey, ada ke macam tu? Amat dia sikap manusia. Sebab kita ni dalam Ramadan ni bukan senang kita nak dapat konsep na'an lakum tak takun. Ini juga adalah pengorbanan di mana kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Untuk kita muhasabah untuk diri kita. Dan terakhir sekali tuan-tuan, malam ni standardnya selalu di bulan puasa ni kita akan bertadarus. Saya tadarus ni tak tadarus. Ada kan baca tadarus. Alhamdulillah. Kita baca tadarus sebab apa tuan-tuan minta Allah sekalian. Peristiwa bulan Ramadan ini banyak. Antaranya tuan-tuan, Lailatul Qadar. Semua orang tahu Lailatul Qadar. Yang kedua tuan-tuan, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Injil diturunkan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Ini kitab-kitab samawi Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan Ramadan al-Mubarak, dan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan al-Mubarak. Dan ada riwayatkan kata 17 Ramadan dan sebagainya. Ini antaranya lah. Mana tuan-tuan boleh baca Al-Quran dalam puasa ni, banyak-banyak khatam Quran. Ada orang kata kat saya, Ustaz, saya target huzul Quran, saya dah khatam. Contoh,
boleh, tak ada masalah. Kita baca Al-Quran banyak-banyak. Biar kita ngigau baca Quran, tak ada masalah. Ni orang ngigau bukan baca Quran, dia nyanyi lagu. Sebab saya tuan-tuan, saya pernah belajar kat satu sekolah lah. Bapak saya hantar ke pondok. Lepas tu kawan saya ni biasalah dia ambil tahfiz. Dia belajar tak dapat-dapat. Kena bantai. Tapi malam tu tuan-tuan dia ngigau baca Quran. Kalau tu haji ngigau apa? Kalau kita lah ngigau apa tuan-tuan, boleh bayangkan tuan-tuan. Dia ngigau baca Al-Quran. Yang saya teringat masa tu juzuk 2, kepala dia saya ingat. Dia baca. Tapi dia tak baca lagu lah. Baca orang tidur macam mana, macam tu lah. Orang tidur dia baca. Tapi tajwidnya cantik. Juzuk 2, awal juzuk 2 tersiap saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha turut juzuk 2 tu, awal juzuk 2 sampai satu muka habis. Ni orang ingin baca Al-Quran. Kita bulan puasa baca Quran pun susah, nak tinggal baca Quran jangan harap tuan-tuan. Boleh nyanyi lagu, boleh lah. Ada orang tinggal baca nyanyi lagu. Relax brother. Itu yang kita lah. Tapi ini baca Al-Quran Allah buat. Ini antara dia hikmah. Kalau kita laksanakan bulan Ramadan, yang terbaik untuk kita. Yang mana kita laksanakan bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lepas. Kita anggap Ramadan yang terakhir. Sebab orang kata, Ustaz, kalau saya buat Ramadan ini Ramadan yang terakhir, yang terbaik untuk bagi saya, tahun depan macam mana saya nak buat yang terbaik? Apa pula macam itu tuan-tuan? Kalau Ramadan yang terbaik, tahun depan lebih baik lagi. Itu yang terbaik sekali tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kata Nabi, biar hari ini lebih baik daripada biar esok hari ini lebih baik daripada semalam. Sebab apa? Itulah tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung, kata baginda Rasulullah SAW. Ini kata Nabi tuan-tuan. Tak ada kelebihan kalau kita laksanakan, insya-Allah. Kalau kita laksanakan ini yang terbaik, insya-Allah tuan-tuan, kita akan dapat puasanya khusus. Tapi kalau kita nak puasanya khusus, lebih susah lah. Sebab apa kata Imam Ghazali, khusus ni puasa yang mana hatinya pun puasa juga tuan-tuan. Hatinya kena puasa juga. Maksudnya dia dah puasa mata, dia dah puasa telinga dan sebagainya, hatinya pun puasa. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita puasa yang terbaik, Allah akan bangunkan untuk kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Allah akan bangunkan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sebab ada orang tak tidur 30 hari Ramadan, dia tak tidur. Sebab apa nak tunggu malam Lailatul Qadar? Ada. Tapi kita tidur. Tapi kalau kita laksanakan, kita berdoa kepada Allah untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah Allah akan kejutkan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sebab apa tuan-tuan dan minta Allah sekalian? Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tuan-tuan dalam satu hadis, sebab apa Nabi kan mengatakan bahawa umatnya hanya sekitar 60 dan 70 saja, tak banyak tuan-tuan. Tak lama, 60 dan 70 saja katanya. Tapi apa caranya untuk dia mendapatkan macam para Nabi yang pada zaman-zaman dahulu, hidup 900 tahun, hidup 1000 tahun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita 60-70 saja. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala mencapak satu malam dikenali sebagai malam Lailatul Qadar untuk kita laksanakan. Seumpama satu hari, satu malam bersamaan 1000 tahun. Ini tuan-tuan Allah sekalian. Kelebihan ada dalam pada zaman baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua tuan-tuan, antara kelebihan kalau kita, sebab umur kita ni pendek saja tuan-tuan. Umur kita memang pendek. Antaranya tuan-tuan, kita boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang boleh melaksanakan berterusan. Antaranya kita berwakaf. Yang kedua, kita boleh mengajar agama. Dan ketiga, kita pastikan didik anak-anak kita supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh-salehah. Tak ada masalah tuan-tuan. Ini antara 3 perkara ni kalau kita laksanakan, insya-Allah. Dan bulan puasa ni kita laksanakan sedekah yang terbaik sekali. Sebab apa saya tengok tuan-tuan, bulan puasa ni lah patut kita mengejarkan. Sebelum bulan puasa yang dahulu kita kurang beri sedekah, bulan puasa ni kita berikan yang terbaik sekali.
Sebab saya teringat satu kisah yang dipetikkan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni satu ketika mana pergi ke tandas, bukan tandas masjid, tandas sawah. Pergi ke tandas, lepas tu datang seorang pakcik. Tiba Hasan Al-Basri ni menangis. Datang seorang pakcik jumpa dengan Hasan Al-Basri, dia kata, "Kenapa tuan menangis?" katanya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "Saya menangis sebab Allah sanggup bayar masuk ke tandas, tapi Allah tak sanggup bayar untuk masuk agama, untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Walhal Allah dah terangkan sebenar-benar di dalam Al-Quran, kata Allah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Jelas kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan risau, insya-Allah. Ini antara sebab bulan puasa ni, tuan-tuan, banyak-banyaklah bersedekah. Kalau kita pergi bazar nampak fakir sikit, kita hulurkan. Kalau kita pergi masjid nampak tabung, kita hulurkan, tuan-tuan. Sebab saya rasa orang sini semua mampu. Sebab Allah akan beri, tuan-tuan, harta kita dengan jiwa kita dengan dibalas syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke tandas tak berkira. Ini masuk rumah Allah, kita bagi, tuan-tuan. Kita ada wakaf, kita laksanakan ibadah wakaf. Hari ini insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan buka kaunter dekat belakang sana, tuan-tuan boleh wakaf insya-Allah. Dengan macam tahun lepas kalau wakaf insya-Allah, tuan-tuan. Itu sahaja. Dan biar tuan-tuan sebab saya beri masa 20 minit saja. 20 minit saja, lepas ni ada penyampaian hadiah. InsyaAllah saya akan tutup tazkirah ini. Dan sebelum tu saya berpesan, kita kaji balik Ramadan kita, muhasabah balik Ramadan kita. Mana puasa kita, pangkat puasa kita. Adakah puasa kita umum? Adakah puasa kita khusus? Adakah puasa kita khasasul khusus? Dikatakan oleh Imam Ghazali. InsyaAllah, tuan-tuan boleh muhasabah balik ni, tuan-tuan. InsyaAllah semoga-moga kita tergolong dalam golongan-golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua segi, tuan-tuan. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.